Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua anak-anak murid cikgu. Okay, hari ini kita tengok cara untuk menyelesaikan soalan penyata penyesuaian bank. Itu cikgu akan ajar kamu untuk cara mengemas kini buku tunai dan seterusnya menyediakan penyata penyesuaian bank itu sendiri. Okay, ini kita gunakan soalan dari buku teks. Kita tengok arahan soalan. Perniagaan ANZ Trading telah menerima penyata bank bagi bulan Januari 2018 yang menunjukkan baki yang berbeza dengan baki di buku tunai. Berikut ialah buku tunai dan penyata bank untuk bulan tersebut. Okay, dia sebut kat sini baki yang berbeza. Di baki di sini merujuk kepada baki akhir. Jadi baki buku tunai pada tarikh 31 Januari adalah RM8,066 dan baki di penyata bank di sini kalau ikutkan dia menunjukkan baki kredit berjumlah RM8,386. Okey, baki di penyata bank kalau nombor nampak positif itu adalah baki disebut sebagai baki kredit. Okey, buku tunai ni dia bagi setakat baki HB. Ini kalau kita nak sambung lagi di bawah ni kalau kita nak tulis Februari 1 dia akan jadi baki BB akan berada di sebelah debit buku tunai. Okey, 8066. Jadi itu dari segi nak faham di manakah yang dikatakan baki yang berbeza. Ya, kita tengoklah buku tunai dengan penyata bank. Kita baca sekejap maklumat tambahan. Dia kata apa kat sini? Cek bernombor 250007 tersalah catat dalam buku tunai dan cek yang diterima pada 24 Januari 2018 dipulangkan oleh bank dengan tanda rujuk penyuruh bayar. Okey, jadi cek 250007. Okey, yang inilah yang ABS Holding pada tarikh 27. Ini kita tanda sikitlah, kita tanda asterisk sikit. Kemudian yang cek 24 Januari yang kita terima dipulangkan oleh bank. Cek 24 Januari maksudnya yang Rama Rao Trading ini saya labelkan sebagai CTL. Okey, cek tak layan. Okey dah. Sekarang kita tengok pula apakah perkara pertama yang kamu kena tengok sebelum kita buat penandaan item yang sama. Jadi yang pertama sekali kita kena cari dalam penyata bank ada atau tidak urus niaga daripada bulan yang sebelum ini. Okay, yang pertama sekali kamu tengok dalam buku tunai kita ada nombor cek kan. Nombor cek yang pertama Januari 6 ni yang ZAM Trading ni. Nombor cek yang pertama dia 250003. Nombor hujung dia 003. Jadi kamu rujuk dalam penyata bank. Dalam penyata bank cek ada yang nombornya 250002. Yang ini bermaksud cek daripada urus niaga bulan yang sebelum ini. Jadi yang ni urus niaga 720 ni kita boleh potong. Okay, kita tak akan gunakan dalam jawapan. Okey, yang 250006 ni cek bulan semasa. Ni ada lagi satu. 250001. Yang ni pun cek daripada bulan yang sebelum ini. Jadi 1250 ni kamu boleh potong. Yang lagi dua ni okey, cek bulan semasa. Okey, itu saya compare sebelah pembayaran. Kita nak cari urus niaga bulan yang sebelum ini kalau ada. Okey, kita tengok pula sebelah debit buku tunai. Kita nak tengok sama ada tak butiran penerimaan yang dalam buku tunai ni? Ada tak yang dalam penyata bank yang bulan sebelum ini? Okay, jadi kalau kamu tengok di sini, urus niaga yang pertama dalam bulan Januari yang bahagian debit buku tunai, tarikhnya adalah 5 Januari 4450. Kalau kita tengok dalam penyata bank, 4450 ni berlaku dimasukkan pada tarikh 8 hari bulan. Sebelum tarikh 8 hari bulan, kita cuma ada inilah yang kita cancel dah tadi ni, pembayaran ni. Dan kita tidak ada butiran penerimaan sebelum tarikh 8 hari bulan ni. Bermaksud dalam penyata bank di sebelah kredit tidak ada urus niaga bulan sebelum ini. Jadi yang dalam penyata bank yang ada urus niaga sebelum ini hanyalah untuk tarikh inilah 4 hari bulan dengan 24 hari bulan, itu dua item pembayaran. Okey, yang tu kita nak kenal pasti urus niaga sebelum ini, urus niaga bulan sebelum ini yang terkandung dalam penyata bank. Okay, kemudian kita nak lakukan tandaan item yang sama, kita nak tik supaya kita nak cari item yang tidak sama. Itu kita tengok punca-punca yang menyebabkan baki-baki buku tunai dan penyerta bank ini berbeza.
Okey, jadi kita akan compare buku tunai yang sebelah debit ni penerimaan. Kita akan compare, kita akan banding dengan buku penyerta bank di sebelah kredit. Okey, penerimaan dalam penyerta bank berada di sebelah kredit. Buku tunai pembayaran di sebelah kredit. Dalam penyerta bank pembayaran di sebelah debit. Jadi kita akan tandakan item yang sama untuk kedua-dua buku tersebut. Okey, jadi yang pertama kita tengok yang sebelah debit buku tunai, kita compare dengan sebelah kredit penyerta bank. Jadi jualan 4450, okey, ada 2540. Okey, yang ni tengok di sebelah kredit penyerta bank tak ada. 960. Okey, 960 sini tak ada. 500 17 hari bulan, sini ada 500 tarikh 18. Okey, maksudnya itu adalah urus niaga yang sama. Dalam penyerta bank ni mungkin tarikh dia akan lewat sikit. Kemudian Rama Raw Trading ni tadi dia kata cek tak layan, maksudnya dalam penyerta bank memang sudah pun dikeluarkan semula. Kemudian kita ada 29 perniagaan bela 570 dalam penyerta bank. Okey, ada sini kan tarikhnya 30 deposit. Okey, yang ni adalah item yang samalah, jadi kita tick. Okay, jadi kita dah selesai membandingkan sebelah debit buku tunai dengan sebelah kredit penyerta bank. Sekarang ni kamu compare pula sebelah kredit buku tunai dengan sebelah debit penyerta bank. Kita kena tengok dua perkara. Yang pertama, kalau nak pembayaran ni kita confirm dua perkara. Yang pertama nombor cek dan yang kedua angka. Kalau nombor cek tu sama, maksudnya urus niaga itu adalah urus niaga yang sama. Tetapi kalau angka mereka tidak sama, kes jadi macam yang nombor satu lah. Mungkin akan ada berlakunya kesilapan catatan dalam buku tunai. Okay, kita tengoklah cek yang pertama di sini 250003. Dalam penyerta bank tidak ada. 250004 Okey, yang ni ada dah. 534 ada. Ini nombor cek pun sama. Kemudian belian 250005. Okey, cek kat sini penyerta bank tidak ada. 250006. Okay, 006 ada RM800. Nombor cek pun sama. Kemudian 250007. Yang ni ada kan? 50007. Cuma disebutlah soalan tadi yang butiran nombor 1 ni cek itu tersalah catat dalam buku tunai. Okay, 3520 ni angka yang betul. 3250 ni sebenarnya kita tick juga sebab itu adalah urus niaga yang sama. Cuma berlaku kesilapan angka dalam buku tunai. Jadi bila macam ni kita catat kat sini, ini berlaku kesilapan. Jadi kamu kena tengok berapakah perbezaan angka kesilapan tersebut. Jadi kamu tengok angka dalam penyerta bank 3520, kita tolak dengan 3250. Dia berbeza sebanyak RM270. Okay, kemudian kamu kena tengok apakah kesan kesilapan ini. Kita sepatutnya menolak buku tunai dengan angka 3520, tapi kita menolak sebanyak 3250. Maksudnya kita tolak angka yang lebih kecil. Jadi yang kesilapan ini, maksud dia RM270 itu adalah kesilapan kita terkurang tolak. Okay, nah, kesilapan ni adalah RM270 itu adalah kesilapan terkurang tolak. Kemudian kita tengok yang item yang terakhir 250008 dalam penyerta bank tidak ada nombor cek tersebut. Okay, jadi kita dah selesai lakukan penandaan. Okay, sekarang ni saya keluarkan highlighter yang warna hijau ni pula. Kita akan warnakan item yang kamu nak gunakan sahaja dalam jawapan. Jadi saya padam semula warna kuning yang baki ni, takut kita keliru. Jadi kita tengoklah yang dalam buku tunai yang kita akan gunakan. Yang pertama butiran jualan 2540. Kemudian perniagaan mutiara 960. Kemudian Rama Raw Trading 760. Itu yang tadi tu, yang cek tak layan tu. Di sebelah kredit buku tunai, kita tengok di sini Zam Trading. Lepas tu kita ada item belian dan kita ada item perabot. Okay, yang untuk kesilapan ni kita akan gunakan angka yang
angka yang perbezaan itu. Jadi kita still warnakan ABS Holding, tapi kita akan buat nanti kita akan gunakan angka 270 itu. Okey, dalam penyertaan bank pula yang kita tak tanda, so kita highlight lah. Jadi kita ada faedah atas simpanan tetap 990. Kemudian kita ada dividen perniagaan kasturi 750. Okey, itu yang sebelah kredit. Yang sebelah debit dalam penyata bank yang kita tak tanda, insurans RM1,000 dengan buku cek RM50. Okey, itu adalah item yang kita tandakan warna highlighter sebab itulah item-item yang menyebabkan perbezaan baki buku tunai dengan baki penyata bank. Jadi sekarang ni cikgu nak terangkan cara untuk kamu buat mengemaskini buku tunai. Mengemaskini buku tunai ni maksudnya kamu kena buka semula buku tunai dan masukkan beberapa item yang berkenaan. Jadi cikgu akan ceritalah apa benda yang nak kena masukkan dalam buku tunai kemas kini. Jadi yang pertama sekali, kamu kena masukkan semula baki akhir buku tunai soalan ke dalam buku tunai yang kamu akan buat kemas kini. Baki pula merujuk kepada baki akhir, BB. Jadi sebab tu cikgu buat kat sini, kita akan tengoklah soalan bagi HB duduk belah mana. Kamu akan buat dia punya baki HB dan kamu akan masukkan mengikut kedudukan baki BB ke dalam jawapan buku tunai kemas kini. Jadi baki BB soalan ni, bila kita dah tambah sendiri kat sini kan, dia duk ada di sebelah debit. Jadi kamu masukkan ke dalam jawapan di sebelah debit. Okay, kalau nak ikut tarikh dia adalah pada Januari 31 lah sebab kita akan buat kemas kini semula pada Januari 31. Jadi kamu tulis baliklah tarikh tu Januari 31 baki BB 8066. Okey, yang tu langkah pertama nah. Ingat masukkan balik baki BB yang kita tengok daripada soalan. Soalan mungkin dia bagi setakat baki HB. Kita buat sampai baki BB, tengok dia duduk belah mana. Debit, jadi masukkan semula ke sebelah debit dalam buku tunai kemas kini. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, kamu kena tolak semula cek tak layan yang ni, yang Rama Rao Trading. Pasal apa nak tolak semula? Sebab cek ni kan, kalau kamu faham apa maksud cek tak layan, cek tak layan ni maksud dia duit dalam akaun yang orang yang bagi cek ni tak cukup ataupun mungkin cek tu ada masalah silap tulis dan sebagainya. Jadi sebenarnya duit ni tak masuk pun dalam akaun bank kita. Jadi kita nak kena tolak semula dalam buku tunai kemas kini. Macam mana nak tolak semula? Tengoklah balik kan, kita dah belajar dah buku tunai, debit, duit masuk, kredit, duit keluar. Jadi kita letak balik sebelah kredit. Tarikhnya sama juga lah, Januari 31. Kita tulis balik nama dia lah, Rama Rao Trading. Rama RAO Trading. Kita masukkan balik angka dulu lah, 760. Okay, itu step yang kedua lah, kamu tolak semula cek tak layan. Okay, jadi saya guna pen biru ni, saya tanda right yang ni, maksudnya kita sudah gunakan dalam jawapan. Okay, kemudian yang langkah yang ketiga, kita kena betulkan kesilapan buku tunai. Ni yang RM270 tu. Macam mana kamu nak betulkan kesilapan buku tunai? Sebab tu penting kamu kena kenal pasti apakah jenis kesilapan yang berlaku. Ini adalah kesilapan terkurang tolak. Kamu tolak buku tunai tak cukup sebanyak 270. Jadi macam mana kamu nak buat pembetulan benda yang ni lah, yang silap ni, terkurang tolak. Jadi maksud dia senang je. Kalau terkurang tolak, maka kamu tolaklah lagi sampai cukup. Jadi kita akan masuk sebelah mana? Nak tolak lagi. Nak tolak lagi, masuk sebelah kredit jugalah buku tunai tu. Okay, jadi kita ambil balik butiran yang asal tu, ABS Holding. Boleh kat sini lah, ABS Holding. Tu kamu pun tolaklah lagi sebanyak 270. Faham lah? Sebab terkurang tolak, maka
tolaklah lagi sebanyak RM270. Maka yang ni pun cikgu tik. Kita dah gunakan dalam jawapan. Okey, kemudian langkah yang seterusnya, kita akan memasukkan butiran-butiran dalam penyata bank yang kita duk color hijau tu. Yang mana butiran hijau ni apa maksud dia? Butiran ni ada dalam penyata bank. Kan macam 990 dengan 750 tu maksud dia sudah ditambah di dalam penyata bank. Tetapi buku tunai belum tambah. Yang RM1,000 dengan RM50 ni maksudnya sudah pun ditolak dalam penyata bank. Tetapi buku tunai belum lagi ditolak. Jadi sekarang ni langkah yang ke berapa dah tu? 1, 2, 3. Langkah yang keempat ni kita kena masukkan balik yang butiran yang kita color-color hijau tu yang daripada penyata bank, kena masukkan balik ke dalam buku tunai. Cara dia macam mana? Senang saja. Yang mana kamu tengok dia tambah kat dalam penyata bank, kamu tambah di buku tunai. Jadi maksudnya yang 990 ni kan tambah kan? Kamu masukkan sebelah debit buku tunai. 990. Tulis balik nama dia. Faedah atas simpanan tetap. Okey, yang ni boleh tik dah, guna dah dalam jawapan. Lepas tu tinggal lagi satu ni 750. Masukkan jugalah sebelah debit. Okey, dia dah tambah dalam penyerta bank, kita tambah balik dalam buku tunai ni, kita boleh tulis dividen. Okey, yang ni pun kita tik. Tinggal lagi dua. Yang RM1,000 ni. RM1,000 ni sudah tolak dalam penyata bank, maka kamu pun tolakkan dalam buku tunai. Masuk sebelah kredit. RM1,000. Tulis balik apa dia? Insurance. Okey, lepas tu tik lah. Dah guna dah. Lagi satu tinggal buku cek. RM50. Tolak lagi dalam buku tunai jugalah. Okey, butiran tulis buku cek. Tik lah RM50 tu. Kita dah gunakan dalam jawapan. Okey, lepas tu kita akan imbangkan buku tunai. Jadi macam biasalah, imbangkan buku tunai, kamu tengoklah jumlah belah mana yang lebih besar. So kita cek tengok. Kita ambil dulu yang sebelah debit. RM8,066. Kita tambah dengan RM990. Tambah dengan RM750. Jadi kita dapat jumlah dia adalah sebanyak RM9,806. Okey, tulislah kiri dan kanan. Jadi jumlah besar ni tu kamu tolaklah jumlah 4 ketui angka tu. Tolak 760, tolak 270, tolak 1000, tolak 50. Jadi dapat baki kat sini, angka imbang dia 7726. Kamu tulis ni butiran adalah baki HB. Okey, lepas tu bawa ke bawah. Kalau ikut tarikh tu samalah kan, tak apalah, kita tulis sini baki BB 7726. Okey, ingatlah yang itulah langkah kamu untuk buat kemas kini buku tunai. Yang ni jumlah lah, bolehlah kalau nak garis bagi comel sikit, nak garis lah kan jumlah kan. Tapi yang penting tu kita nak dapatkan, masukkan item-item kat dalam ni dengan nak dapatkan baki baru buku tunai kemas kini. Jadi tengok dalam jawapan kamu yang kemas kini tu, baki BB ni berada di sebelah mana? Ya, dia berada di sebelah debit. Jadi baki yang kamu dapat ni kamu akan bawa masuk ke dalam penyata penyesuaian bank. Okay, dia suruh buat bila? Pada 31 Januari 2018. Okay, bawa masuk baki ni dalam ayat yang pertama. Ni saya bagi contoh, kita mulakan dengan baki buku tunai di atas. Jadi kat tempat kosong ni, kita isi balik perkataan debit. Sebab baki ni berada di sebelah debit. Jadi kamu tulis sini, baki debit di buku tunai. Baki debit di buku tunai bermaksud duit dalam bank kita yang kita catat dalam buku tunai itu adalah positif. Jadi tulis balik positif 7726. Okey, itu step yang pertama bila kita nak buat penyata penyesuaian bank. Okey, jadi sekarang ni
Item mana yang kamu nak masukkan semula dalam penyata penyesuaian bank? Kita akan masukkan yang mana yang kita warna hijau tu, yang kita tak tick, yang kita tak guna saja lagi. Jadi ada berapa lagi yang tinggal? Tengok baliklah buku tunai sebelah debit. Yang ada yang tinggal adalah inilah yang cikgu buat kotak biru ni. Jualan dengan perniagaan mutiara. Yang cek tak layan tu dah guna lah tadi. Kita dah tolak kat buku tunai. So jangan guna lah. Jangan guna 2 kali. Make sure yang kita nak masuk dalam penyata penyesuaian bank yang kita tak guna sahaja lagi dalam jawapan kita yang sebelum ini. Okay, tengok pula yang buku tunai sebelah kredit. Yang kita tak guna lagi, yang pertama adalah ZAM Trading. Okay, ZAM Trading. Lepas tu, belian ni. Belian 1,300 tu. Lagi satu yang mana? Lagi satu adalah perabot. Okay, nah, jadi ada berapa item lagi yang kita nak masukkan dalam penyata penyesuaian bank? Ada lagi 5 item lah. Nah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, macam mana nak masukkan dalam penyata penyesuaian bank? Okay, macam biasalah yang cikgu ajak dalam kelas. Kita tengok kesan kepada baki buku tunai dan juga baki kepada bank yang disebabkan oleh 5 perkara tersebut. Okay, tengok yang sebelah debit dulu. Jualan dengan perniagaan mutiara ni kamu dah faham kan? Dia sudah pun ditambah dalam buku tunai. Macam cikgu bagi petua yang mudah tu. Siapa yang tambah, baki dia lah yang lebih. Yang ni siapa yang dah tambah? Buku tunai kan dah tambah. Jadi di sini, 2 perkara ni menyebabkan baki buku tunai adalah lebih berbanding dengan baki penyata bank. Okay, tengok kat jawapan, ruang jawapan yang cikgu sediakan ni di tempat petua baki. Okay, kita tengok. Sekarang ni buku tunai lebih. So, kamu baca ni lah. Buku tunai duduk atas kan? Buku tunai duduk atas. Buku tunai ada lebih. Tengok kat kolom lebih. Baki buku tunai lebih. Baki penyata bank kurang. Kerana 2 benda ni menyebabkan baki buku tunai lebih berbanding baki penyata bank. Jadi, bila lebih, kamu nak bagi kurang balik, kamu nak kena tolak lah. Jadi, 2 item ni kamu masukkan di bahagian tolak. Jadi kamu boleh tulis kat sini jualan 2540. Kita letak kat kolom dalam dululah sebab dia ada 2 item. Kita nak jumlahkan kemudian. Kemudian kamu tulis balik perniagaan mutiara. Okey, perniagaan mutiara 960. Okey, jawapan ni dah gunakan, boleh tick. Okay, yang berikutnya kita ada lagi 3 item ni. ZAM Trading belian dengan perabot. 3 item ni sudah pun ditolak dalam buku tunai. Cikgu ajak hari tu macam mana? Tip senang. Siapa yang dah tolak, maka baki dia kurang. Kan, logiknya senang je. Dah tolak, duit dah tolak. Maksud dia, duit dia kurang lah. Sebab apa? Buku tunai dah tolak, tapi penyata bank belum tolak. Siapa yang dah tolak, maka bakinya kurang. Jadi 3 perkara ini menyebabkan buku tunai bakinya kurang berbanding baki penyata bank. Jadi tengok kat ruang petua baki ni. Buku tunai kat atas juga. Buku tunai kurang. Penyata bank berbaki lebih. Jadi kurang nak bagi lebih kena tambah. Jadi 3 item ni masuk kat tambah lah. ZAM Trading 660 tu belian 1,300 dengan perabot 2,200. Okey, jadi kita tick lah, kita dah gunakan ke semua item yang kita dah tentukan tadi. Jadi sekarang ni kita cuba kira tengok ada tak nak dapat jawapan. Jawapan ni nak mana? Sebab kita mula dengan baki buku tunai di atas. Ni jawapan dia. Kamu patut dapat 8386. Okey, mari kita try test cuba kira tengok. Try test cuba uji. 660 tambah 1,300 tambah dengan 2,200. Kat sini kamu tulislah jumlah dia kat tepi ni. 4160. Itu kita tengok tolak dulu. 2540 tambah 960
Jumlah tolak adalah 3,500. Yang ni better kamu letak dalam bracket. Okey, sekarang kamu kira balik dari atas. 7726 tambah 4160. Okey, setengah jalan ni dapat 11886. Sekarang kamu tolak dengan 3500. Okey, alhamdulillah dapat 8,386. Nombor mesti sama dengan baki akhir dalam penyata bank. Tapi sini ada satu lagi lompong kosong. Tadi cikgu kata kan, dalam penyata bank kalau nombor-nombor ni semua positif, maksudnya dia berbaki kredit. Sebab kamu dah belajar kan, kita di sudut mata pihak bank, kita adalah liability. Jadi kalau kita nampak baki penyata bank ni positif, maksudnya ia adalah berbaki kredit. Jadi kamu isi lompong kat sini dengan perkataan kredit. Okey, baki kredit di penyata bank. Okey, selesailah jawapan. Itulah cara kamu untuk membuat yang pertama kemaskini buku tunai, dan yang kedua kamu nak buat penyata penyesuaian bank. Okey, yang kamu patut ingat beberapa perkara lah. Jawapan item yang kita tik-tik kala-kala tu semua, dia hanya digunakan sekali sahaja. Kalau dia dah masuk dalam buku tunai kemaskini, kamu jangan masukkan semula ke dalam penyata penyesuaian bank. Okey, cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu ni. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, tata. Bye-bye.